juga dikenali sebagai bacaan mekanis, di mana ia merupakan satu proses membaca dengan menggunakan sebutan yang jelas dan mengikut sistem bahasa Melayu yang mutu. Menurut Levikovsky, bacaan lantang merupakan satu proses dalam membentuk inner speech ataupun dialog dalaman. Jadi, terdapat dua strategi dalam melaksanakan teknik membaca lantang. Yang pertama, ulang dan membaca serentak. Yang kedua, kita ada teknik membaca radio. Yang ketiga, kita ada teknik membaca gema. Dan yang keempat, kita ada teater membaca. Jadi, mari kita lihat satu persatu teknik tersebut. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Oke murid-murid, hari ini kita akan belajar remaja dan kebersihan diri. Siapa sini remaja? Saya. Oke, sekarang cikgu minta untuk kamu membaca teks di hadapan secara serentak bersama-sama. Kebersihan dan penjagaan diri sangat penting. Kenapa tak serentak ni? Ulang semula, baca serentak. Kebersihan dan penjagaan diri sangat penting kepada semua orang, khususnya golongan remaja. Korang tahu tak teknik tu apa tadi? Teknik tu ialah ulang dan membaca serentak. Membaca serentak itu ialah memberi peluang kepada pembaca untuk mengekspresikan bacaan dengan tepat. Selain daripada itu juga, teknik ini menggalakkan pelajar untuk membaca secara berulang sehinggalah mereka mahir. Langkah pertama untuk teknik ulang dan membaca serentak adalah yang pertama, guru akan memberi bahan bacaan. Seterusnya, guru akan mengarahkan kepada semua pelajar untuk baca dengan serentak. Bagus. Seterusnya, siapa yang sukarela nak baca teks di depan ni? Saya cikgu, saya nak membaca. Cikgu tengok Yuli ni semangatlah. Tak apalah, Mira dah baca kat depan. Okey. Saya baca ni cikgu. Okey, Mira. Kebersihan dan penjagaan diri ni amat penting kepada semua orang, khususnya kepada golongan remaja. Sebab kenapa? Semasa kita akhir balik ni, kita punya kulit ni dia akan mengeluarkan peluh yang Yuli, kenapa kamu buat muka macam tu? Kamu faham ke tak? Saya tak faham, cikgu. terdapat 4 langkah dalam menjalankan strategi membaca radio. Yang pertama, guru akan menerangkan kepada pelajar tentang teknik membaca radio, di mana akan ada satu pelajar yang sukarela untuk membaca teks dan dia dikatakan sebagai penyampai radio, dan pelajar yang lain akan dikatakan sebagai pendengar. Yang kedua ialah pelajar tersebut akan menyampaikan mesej berdasarkan bahan bacaan yang dipilih. Yang ketiga ialah menyemak kefahaman, dan yang terakhir sekali ialah menyemak maklumat yang tidak jelas. Mira, kalau macam tu kamu baca semula tapi mudahkan semula. Boleh? Saya ikut ayat di depan ni, cikgu. Boleh, ikut kefahaman kamu. Okay. Kebersihan dan penjagaan diri sangat penting kepada semua orang, khususnya golongan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa proses akhir balik, kulit remaja aktif akan mengeluarkan peluh yang berlebihan sehingga mengakibatkan yang follikel tersumbat. Saya dah faham sekarang. Bagus kamu Yuli, macam tu lah nak boleh cikgu. Membaca radio, apakah kebaikan membaca radio? Yang pertama ialah membaca radio menggalakkan pelajar untuk menyampaikan mesej melalui pembacaan lisan. Yang kedua, membantu pelajar untuk memahami sesuatu perkara. Yang ketiga ialah membantu pelajar untuk merumuskan semula mesej yang disampaikan secara lisan. Baiklah pelajar semua, aktiviti kita pada hari ini ialah cikgu mahu kita baca petikan ini secara bersama-sama, boleh? Boleh. Okey, cikgu kira dan mula, okey? Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Kebersihan dan penjagaan diri sangat penting kepada semua orang, khususnya golongan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa proses akhir balik, Kulit remaja yang aktif akan mengeluarkan peluh yang berlebihan sehingga mengakibatkan liang follikel tersumbat. bagus anak murid cikgu. Tadi adalah bacaan gema. Bacaan gema ni bertujuan untuk meningkatkan kefahaman murid yang kurang faham terhadap bacaan. Terdapat beberapa teknik dalam teknik bacaan gema. Yang pertama, murid akan duduk di hadapan guru dan murid beserta guru akan membaca teks pada hadapan bersama-sama. Seterusnya, guru dan murid akan membaca serentak teks yang berada di hadapan. Suara guru akan lebih kuat daripada suara murid. Apabila guru mendengar murid membaca dengan baik, suara guru akan ulang perlahan-lahan dan berhenti kerana
kefahaman murid untuk membaca secara gema telah berhasil. Baiklah, cikgu nak seorang pelajar untuk membaca perenggan yang kedua. Siapa yang nak? Saya, cikgu. Yatilah. Boleh, cikgu. Okey. Boleh mulakan? 1, 2, 3. Remaja hendaklah menyuci muka. Bukan Yati, bukan menyuci, tapi mencuci. Cuba ikut cikgu. Mencuci. Okey, baik. Mulakan. Remaja hendaklah mencuci muka dengan kerapnya bagi memastikan wajah sentiasa bersih. Betul. Cikgu suka betul tangan. Baik, yang terakhir adalah teknik teta membaca. Teknik teta membaca ini adalah merupakan satu teknik yang mempunyai sistem yang mudah, di mana teknik teta ini memiliki seorang mentor dan melatih mentinya yang kurang mahir dalam membaca. Sebagai contoh, ibu bapa boleh dikenali sebagai mentor dan anak pula boleh dikenali sebagai menti, di mana ibu bapa melatih anak yang kurang mahir dalam membaca. Justru itu, teknik teta membaca juga boleh dikenali sebagai teknik membaca pasangan. Antara prosedur teknik teta membaca adalah pelajar memilih bahan bacaan yang disetujui oleh guru. Kemudian berlaku perbincangan antara guru dan pelajar mengenai bahan yang dipilih. Guru boleh menyoal pelajar tentang apa yang murid ketahui melalui tajuk yang dipilih sebelum proses membaca berlaku. Setelah itu, guru dan pelajar membaca bahan bersama-sama dan guru akan membaiki pembacaan pelajar serta memberi pujian. Guru boleh membiarkan pelajar membaca sendiri untuk memastikan guru dapat mengenal pasti yang masih lemah dalam kemahiran membaca. Akhir sekali, guru dapat membetulkan pembacaan mereka sendiri agar mereka lebih terlatih dan membetulkan kesilapan. Cara kesimpulannya, bacaan lantar juga dikenali sebagai bacaan mekanis. Bacaan mekanis merupakan bacaan bersuara dengan tepat dan jelas mengikut sistem budi bahasa Melayu. Oleh itu, kita mestilah mengaplikasikan 4 jenis strategi yang ada dalam pembacaan lantar, iaitu ulang dan baca serentak, membaca radio, membaca gema dan data membaca. Oleh itu, kita mestilah mengaplikasikan teknik-teknik tersebut dalam kemahiran pembacaan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.